مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramai tiba di Masjid Raya, solat tarawih dan Quran dibaca. Nuzul Quran pun bakal tiba, kita sambut dengan sukacita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan pantun saya tadi, boleh agak tak apa tajuk yang ingin saya sampaikan pada hari ini? Iya, betul. Nuzul Quran. Jadi, pada bulan Ramadan ini, banyak sangat peristiwa penting yang terjadi yang patut kita ingat sebagai seorang Muslim. Salah satunya ialah peristiwa Nuzul Quran. Peristiwa Nuzul Al-Quran adalah di mana diturunkannya ayat pertama kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat hingga menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada hari ini. Peristiwa Nuzul Al-Quran terjadi pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputraan Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang beribadah di Gua Hira. Ia bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Perkataan nuzul membawa maksud turun atau berpindah dari atas ke bawah. Jadi, apabila kita sebut Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, maka ia memberi makna yang sangat besar. Alhamdulillah, tidak terasa kerana kita telah menyempurnakan ibadah puasa hampir separuh bulan. Jadi, jangan lengah dalam beribadah, terutamanya dengan mengkaji Al-Quran. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beberapa pakar tafsir menjelaskan bahawa Al-Quran diturunkan melalui dua proses. Yang pertama dilakukan secara keseluruhan, iaitu jumlatan wahidah, dan yang kedua diturunkan secara bertahap, iaitu najman-najman. Secara istilahnya, peristiwa nuzul Al-Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu, ia diturunkan dari Baitul Izzah pada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Pada awalnya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala ini dilakukan secara bersembunyi, tetapi pada akhirnya ia dilakukan secara terang-terangan selama 23 tahun. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, banyak amalan yang boleh kita laksanakan pada malam nuzul Al-Quran seperti membaca dan mengkaji Al-Quran, melakukan iktikaf, berdoa dan banyak lagi ibadah lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Artinya, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Penurunan Al-Quran memberi perubahan yang sangat besar, bukan sahaja di tanah Arab, malah di seluruh pelosok dunia. Dari Al-Quran kita sedar bahawa semua manusia mempunyai darjat yang sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Penurunan Al-Quran adalah sangat penting bagi umat manusia kerana dari Al-Quran, seseorang itu boleh keluar dari gelapnya kebodohan, iaitu zulumatil jahli, kepada ketinggian ilmu pengetahuan dan ma'rifah, iaitu ufuki ilmu wal ma'rifah, dari gelap gelita kekafiran kepada cahaya kebenaran, iaitu dinul Islam. Membicarakan soal nuzul Al-Quran, kita tidak lari untuk membicarakan soal malam Lailatul Qadar serta bulan Ramadan kerana tiga kaitan ini mempunyai perkaitan yang mendalam. Hadirin hadirat yang disayangi sekalian,
Antara amalan yang boleh kita lakukan selain membaca Al-Quran ialah yang pertama, kita boleh melakukan solat malam. Kerana solat malam itu adalah amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan. Antara solat malam yang boleh kita lakukan ialah solat sunat tahajud. Yang kedua ialah melakukan iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dan beribadah kepada hanya Allah semata-mata. Nabi Muhammad SAW biasa mengerjakan ibadah iktikaf pada 10 malam yang terakhir. Yang terakhir ialah kita digalakkan untuk membaca doa nuzul Al-Quran. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bijahil Quran wa hayyin a'malana bizikril Quran wa najjina minan nar bikiramatil Quran wa adkhilna jannata bisyafa'atil Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sinarilah hati kami dengan kemuliaan Al-Quran. Hiasilah akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami dengan zikir lewat Al-Quran. Dan hindarilah kami dari api neraka dengan kemuliaan Al-Quran. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu dengan syafaatnya Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan statistik yang saya perolehi, hanya 50% sahaja umat Islam di Malaysia yang mempunyai Al-Quran di rumah dan 5% yang membacanya serta 1% sahaja yang membaca tafsirannya. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita renung-renungkan. Walaupun Al-Quran itu telah diturunkan berabad-abad lamanya, tetapi masih ada segelintir daripada kita yang buta Al-Quran. Walaupun kita tahu Al-Quran itu akan menjadi pembela dan penolong pada hari kiamat kelak untuk memberikan syafaat, tetapi kita masih lalai untuk mempelajarinya. Akhlak-akhlak yang baik itu adalah buah daripada iman. Maka daripada itu, marilah kita aturkan hidup kita berdasarkan aturan-aturan yang berada di dalam Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, kita akan mendapatkan jawapan yang tepat lagi lurus tanpa ditawar-tawarkan lagi. Nafas, gerak, fikiran, hati, tindakan serta langkah ke depan bersama dan diwarnai Al-Quran, insya-Allah akan membuatkan setiap hidup manusia itu bercahaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.